George Herbert Walker Bush mendesak melancarkan peperangan ke atas Iraq, tetapi pendapat rakyat Amerika terhadap peperangan berbelah bagi. Kemudian, tercetusnya kenyataan saksi ini di hadapan Congressional Committee daripada seorang remaja Kuwait berumur 15 tahun yang dikatakan tidak dikenali. Dia tidak dikenal pasti bagi mengelak tindak balas. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Rakyat Amerika teramat marah, lalu sokongan untuk peperangan meningkat. Ini merupakan titik perubahan dan Desert Storm dilancarkan. 135,000 rakyat Iraq terkorban. Dianggarkan 1 juta rakyat Iraq, kebanyakannya anak kecil dan orang tua, terkorban disebabkan oleh sekatan selama 10 tahun. Sebenarnya, tidak pernah berlaku kematian bayi-bayi inkubator seperti yang dituntut. Tidak ada satu pun. Rancangan penyiasatan Canadian Broadcasting Corporation telah membongkar identiti gadis tersebut, anak seorang duta Kuwait yang telah diberikan skrip dan dilatih lakonannya oleh sebuah syarikat PR besar Amerika Syarikat. Ini satu fasa dalam satu kempen penipuan AS Kuwait yang bernilai $10 juta Amerika. This man is lying. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. Sedang ramai rakyat Amerika mahukan pembalasan terhadap Osama bin Laden, terdapat beberapa rakyat di alam cyber yang mula mengadu bahawa ada yang tidak kena terhadap serangan 11 September dan mungkin tidak sepatutnya mempercayai kerajaan. Senator Mark Dayton dari Minnesota membuat aduan rasmi di mana and their commission testimony 20 months later covered up those truths. They lied to the American people, they lied to Congress, and they lied to your 9/11 Commission. NORAD issued an official chronology which stated that the FAA notified NORAD of the second hijacking at 8:43. Wrong. FAA notified NORAD of the third hijacking at 9:24, according to your report. Wrong. FAA notified NORAD of the fourth hijacking at an unspecified time, and that prior to the crash in Pennsylvania, Langley F-16 Combat Air Patrol planes were in place, remaining in place to protect Washington, D.C. All untrue. This is just unbelievable negligence. Tidakkah kita terfikir ada agenda tertentu pemerintah barat untuk memerangi Islam dan untuk menjatuhkan umat Islam? Mereka hanya memerlukan satu kejadian yang tragis yang membuka mata dunia dan menjadikannya sebagai pasport untuk membenarkan mereka untuk bertindak terhadap Islam. Dan September 11 merupakan satu pasport terbesar untuk mereka bertindak terhadap musuh rekaan mereka. Maka Afghanistan menjadi mangsa dan Iraq hancur dijajah. Apabila George W. Bush mengambil alih pimpinan, dia membawa bersamanya naib Presiden Dick Cheney, Setiausaha Pertahanan Donald Rumsfeld dan penolong Setiausaha Pertahanan Paul Wolfowitz. Kesemuanya pernah berkhidmat dengan Ronald Reagan dan George H.W. Bush. Paul Wolfowitz dikenali sebagai peneraju utama pada kuasa radikal pergerakan Neo-Conservative Parti Republican. Selama beberapa tahun, beliau mengajukan cadangan supaya US mengkaji semula komitmennya terhadap perjanjian antarabangsa, undang-undang dan berhubungan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Plan radikal untuk penguasaan ketenteraan mula timbul sewaktu kepimpinan George H.W. Bush. Pada tahun 1992, Paul Wolfowitz diarah untuk menghasilkan strategi baru kebangsaan yang berjudul Defense Planning Guidance, yang kemudiannya dikenali sebagai Doktrin Wolfowitz yang pernah kontroversi, di mana disarankan untuk menambah perbelanjaan ketenteraan dan kesanggupan US mengambil langkah pertama dalam tindakan ketenteraan dan sanggup menggunakan tenteranya walau tanpa pihak bersekutu.
Menurutnya, keperluan ketenteraan penting untuk menghalang munculnya saingan baru terhadap kuasa US dan melindungi laluan kepada bahan asli, terutamanya